Cuma Hafizi, Mujibu dan Puan Nur Fadlin, kalau kita lihat apa yang disebutkan Bob itu merupakan manifestasi ataupun apa yang dikatakan sebahagian daripada 250,000 pengundi luar. Pengundi luar yang berada di luar bumi kenyalang itu yang tidak dapat pulang kembali. Jadi Puan Nur Razlin, bagaimana situasi seperti Bob ini? Itu baru satu contoh Puan Nur Razlin kita bawakan, tapi saya pasti ramai lagi anak-anak Sarawak yang berhadapan dengan situasi yang sama. Jadi pandangan Puan Nur Razlin. Okey. Macam ni ya, kita sekarang ni moden. Teknologi pun tinggi, okey. Duit pun insya-Allah ada. Kalau kita tengok MySejahtera, memang walaupun daripada awal tu of course lah ada hanky-panky here and there. Tapi kalau kita tengok teknologi itu sendiri, teknologi MySejahtera itu sendiri berjaya sebenarnya. Dan kalau kita tengok pembangunan digital ekonomi di Sarawak ini yang telah diwar-warkan dan telah dilaksanakan oleh kerajaan Sarawak sebelum ini dan akan datang, kita merasakan Sarawak ini mampu untuk membuat satu aplikasi, dan kita di Sarawak ini ada satu badan ataupun organisasi iaitu SAINS, okey, Sarawak Information System ni, okey, dia orang ni boleh mampu dengan adanya idea-idea, okey, teknologi, inovasi, buat macam MySejahtera tu pun kita pastikan bahawa informasi dalam tu sulit, okey, dan juga memudahkan untuk SPR terkendalikan, okey, dan saya rasa dapat mencapai yang 200 lebih yang tidak dapat balik mengundi ke ataupun telah yang melalui pelbagai masalah ekonomi, tak boleh beli tiket kapal terbang, mengikut geographical Sarawak di sini juga yang susah untuk kita pergi. Okey, memang ada projek-projek pembangunan jalan raya yang telah dibuat, contohnya Kapit, okey, maju, tak guna feri lagi, okey. Tapi untuk reach tu saya rasa desakan-desakan daripada akar umbi ini, okey, political parties, NGOs untuk melaksanakan satu teknologi yang canggih. Kita dah ada MySejahtera, okey, berpusat, dan Sarawak ini saya rasakan kita boleh lakukan, okey, agar aspirasi, agar luahan hati rakyat ini untuk mengundi boleh dilaksanakan tanpa physically appear dekat dengan pusat mengundi itu sendiri. Saya yakin Sarawak mampu dilakukan kerana kerajaan Sarawak ini akan bangunkan ekonomi digital yang canggih di masa akan datang. Itu pandangan daripada anak Sarawak sendiri. Kita melihat tadi apa yang telah pun diperkatakan oleh Bob tadi, mungkin kekangan daripada ekonomi satu, kekangan daripada masa juga satu. Jadi bagaimana tadi Saudara Mujibu telah pun menjelaskan, mungkin SPR perlu memikirkan satu lagi cara untuk kita memperluaskan lagi saluran untuk kita membuang undi ini. Bagaimana agak pendapat kepada cadangan daripada Puan Nur Fadlin tadi? Saya rasa cadangan ini bukan satu yang baru. Kalau kita melihat daripada perspektif saudara Bob tadi, bagaimana kesukaran anak Sarawak untuk balik, terutamanya dalam keadaan genting macam ni kan, nak balik bercuti dan juga balik mengundi sampai kena merentas negeri, macam pergi ke satu negara lain lah, dengan harga tiket tadi kata return sampai 3,000, itu adalah perkara yang sudah lama dicadangkan. Kalau kita masih ingat ada ERC, Electoral Reform Commission, itu telah mencadangkan pelbagai penyelesaian dalam konteks ini, kerana kita bukan hanya melihat dalam pada perspektif Sarawak, tapi juga kita melihat daripada perspektif Sabah dan juga perspektif di Semenanjung sendiri, bagaimana kadang-kadang katakanlah tidak ada pandemik dan sebagainya, tapi keadaan untuk balik mengundi disebabkan kekangan masa kerja dan sebagainya itu, jadi kadang-kadang membunuh motivasi mereka untuk balik mengundi. Dan kalau balik mengundi pun katanya jalan raya jadi sesak, terpaksa mengambil cuti dan sebagainya, akan menyusahkan semua kan, kerana ada keluarga, ada tanggungjawab dan sebagainya. Jadi perkara ini itulah dicadangkan. Cuma itulah
yang kita lihat ini apakah cadangan itu telah dipertimbangkan di peringkat SPR ataupun barangkali ada kekangan-kekangan tertentu yang barangkali tangan SPR itu terikat untuk meluluskan, kerana kita faham perjalanan pilihan raya ini bukan sekadar melibatkan pengurusan di peringkat SPR, tapi juga dia melibatkan kekangan-kekangan perlembagaan yang barangkali perlu dipindah di peringkat parlimen. Dan di sini fungsi ahli-ahli parlimen kita untuk memastikan bahawa bukan saja mereka menuntut kepada reformasi pentadbiran, reformasi kerajaan dan sebagainya, tapi juga perlu ada reformasi institusi dan sistem, dan ini antara salah satu yang perlu dimasukkan. Kerana kalau kita mahu satu sistem demokrasi yang mapan, ya, yang kita katakan boleh menjadikan sistem demokrasi itu berkesan, maka salah satu yang perlu diperkasakan adalah pengupayaan pengundi. Ya, kalau ini tidak berlaku, saya tidak nampak politik negara kita akan bertambah matang. Ya, apatah lagi bila kita akan berhadapan dengan set pengundi yang baru, yang barangkali kita parachutkan dia untuk mengundi. Kita tidak menyediakan mereka. Kita tidak memberikan mereka sekurang-kurangnya pemahaman asas tentang pengundian. Kerana yang mereka tahu zaman mereka ketika mereka kecil mengundi menerusi SMS. Ya, mereka mengundi Bob Mesra tadi itu dengan Afundi. Afundi, ya. Jadi kalau kita bercakap tentang memangkar kertas undi, ada step, ada polling station, saya rasa mereka tidak faham. Kerana yang mereka tahu Afundi berapa, ya, 329999 Ingat nombor tu. dia undi pada tahun itu. Dan Bob itu kita bercakap barangkali pada ketika itu awal 2000-an, sudah hampir dekat 20 tahun. Benda ni dia terpaksa merintas ke negara Brunei, driving ke Limbang, tidur semalaman di Brunei, tertinggal bot, tidur lagi semalam. Ya, kalau di Labuan begitu juga. Jadi saya rasa ini satu perkara yang mengejutkan bagi saya, ya. Kalau terpaksa, kerana perkara-perkara ini harus diselesaikan, ya. Kerana kita tidak mahu ini ianya berterusan dan akhirnya nanti yang rugi bukan saja warga Sarawak tapi seluruh warga Malaysia. Dan limitasi terhadap kemudahan untuk masyarakat menunaikan tanggungjawab itu juga boleh memberikan pro and cons kepada pentadbir dan juga kepada masyarakat itu sendiri. Itu cerita mengenai mereka yang kadang tak dapat nak balik, tak dapat nak pulang jauh. Tapi bagaimana pula dengan mereka yang sudah berada di situ, bermastoti, tinggal, lahir di situ, membesar di situ, berkahwin, beranak pinak, ada cucu di situ, berniaga di situ. Ini juga berbagai faktor yang akan menentukan apa yang menyebabkan mereka akan membuat pilihan. Dan itu akan kita bincangkan selepas kita berhenti sekejap daripada rehat ini bersama dengan Puan Nur Fadlin Mahmud yang berada di Kuching, Sarawak. Tapi kita perlu berhenti seketika, Fizi. Kita kembali selepas ini.